Dan di Konti Salam FM waktu ini kita bersama dengan Yang Bahagia, iaitu Encik Mustafa Mansur yang merupakan chairman, dan juga Yang Bahagia ini Fadilatul Syekh Abdullah Mustafa Rohal, serta Yang Bahagia penterjemah kita pada malam ini yang fasih dalam berbahasa Arab, iaitu Yang Bahagia Dr. Abdullah Ashraf bin Rafiq Ali. Dan moga-moga Allah merahmati beliau. Dan juga terdapat salah seorang lagi daripada masa sendiri, iaitu yang merupakan tetamu di Konti Salam FM waktu ini. Dan mungkin kita nak berbicara dengan itu Encik Mustafa Mansur yang merupakan chairman masa. Jadi apakah misi ataupun matlamat yang ingin disampaikan ataupun diberi orang kata pendedahan kepada rakyat Malaysia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Mission Road for Peace for Syria ni, iaitu kita sasarkan kepada bantuan makanan asas. Ya. Iaitu pertama kita target 100 tan tepung gandum. 100 tan tepung gandum. Dan 100 tan tepung gandum ni kita beli di Syria. Dan kita sebarkan dengan berbagai cara. Ya. Satu daripadanya ialah kita hantar ke kilang buat roti, dan roti tersebut diberi secara percuma kepada saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah. Yang kedua, tepung gandum ini juga dipackkan sama ada mungkin dalam bentuk 5 kilo ataupun 10 kilogram berdasarkan kepada banyak mana bilangan keluarga. Ya. Tapi saya tanya, kalau 10 kilogram ni berapa hari makannya? Ya. Kebiasaannya 3 hari ya. 3 hari saja. 3 hari saja. 10 kilo. 10 kilo. Okey. Tapi wallahu alam, dalam keadaan krisis sekarang, mungkin mereka juga akan perhitungkan. Mungkin kalau dulu makan 3 kali sehari, mungkin mereka makan sekali sehari. Dengan cara begitu dapat kuranglah penggunaan tersebut. Yang kedua, kita sasarkan pack makanan. Kurang lebih 35 kilogram. Berbagai-bagai lah. Ada minyak, ada tepung, macam-macam lah dia punya. Sebab kalau ada tepung, dia susah juga nak makan. Ya, nak jadi macam mana? Macam mana itu? Nak jadi macam. So, kali ini kita target sebanyak 2,000 pack. Okey. Sebelum ini kita alhamdulillah sebanyak 600 pack setelah kita selesaikan. Kita hantar kepada saudara-saudara kita, terutama sekali yang berada di kamp pelarian, kemah-kemah pelarian ini. Yang ketiga, kita mensasarkan juga bantuan untuk dakwah dan tarbiyah. Seperti mana yang telah Syekh Abdullah Mustafa Rahal sebutkan tadi, iaitu betapa pentingnya di saat ada yang ketika kami masuk, ini barulah bulan 12 yang lepas, ketika kita pergi dibawa oleh Syekh ke sekolah tersebut, ternyata ada kawasan kawasan petani yang terbiar, yang tidak mempunyai pendidikan yang jelas, sudah lebih 40 tahun. Subhanallah. Tidak pernah dengar Al-Quran. Dan Syekh dengan tim mereka di sana telah melakukan satu kerja dakwah yang cukup besar, dengan memberikan secara percuma anak-anak tadi datang ke masjid-masjid yang kosong, dan di situlah mereka belajar Al-Quran semula, belajar tentang Islam dan sebagainya. Dan ini terbukti. Ini bukti nyata bahawa Bashar Assad, rejim Assad telah melakukan penindasan, bukan sahaja penindasan fizikal, tetapi adalah penindasan yang cukup luar biasa, iaitu menjauhkan umat manusia dari din Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan ini suatu hal yang sangat zalim. Lebih zalim daripada kita tak bagi makan. Dan merosakkan iman, merosakkan Islam. Akidah itu sendiri. Akidah. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dengan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun berlaku kesusahan sekarang ini, tetapi ada hikmahnya, iaitu Islam dapat tersebar semula. Alhamdulillah, dalam tempoh masa ini kita cuba sedaya upaya dari 16 hingga 20 hari bulan Mac, 16 Februari hingga 20 hari bulan Mac, kita akan bawa seluruh Malaysia. Saudara-saudara yang berada di luar sana, sila ikuti perkembangan terakhir di Road for Peace, page Facebook kita. Kita akan bawa Syekh juga ke Fatani, insya-Allah akan juga ke Bangkok, ke Brunei dan Sabah. Dan kita harap dalam tempoh masa kurang lebih sebulan lebih sikit ini, target untuk yang kita sebutkan tadi akan tercapai. 22 Mac kita akan bersama berangkat dengan Syekh, wakil-wakil dari
saudara-saudara kita yang sama-sama memberi bantuan, sebab kita juga akan memastikan barang-barang bantuan tadi sampai ke saudara-saudara kita di sana, iaitu kita beli bersama-sama dengan Syekh di dalam Syria sendiri, dan kita pastikan barang-barang tersebut dipack dengan sempurna, dengan baik, dan dihantar kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi kalau mungkin ada orang yang bertanya apakah nombor akaun kita? Ya, mungkin ramai nak tahu ni apakah di manakah orang kata nak letakkan duit tu. Okey, insya-Allah. Silakan. Pertubuhan, ini ke akaun kami MBB, Maybank Berhad. Pertubuhan Solidariti Madani Malaysia. Nombornya 5642 2162 8786. Ulang sekali lagi, 5642 2162 8786. 8786 Kalau keluar, kalau dari luar ada Swift code-nya, MBB MYKL. MBB MYKL. Kalau dari luar dari Singapura kah, dari Brunei kah, dari Indonesia kah, dari mana, itu mesti gunakan kod Swift code. Jadi mungkin juga ada nombor untuk dihubungi. Nombor yang boleh dihubungi kalau office kita ini 03 4031 9697. 9697. Ya. Kalau handphone 014 324 9697. Okey. Jadi mungkin untuk akhirnya Encik Mustafa Mansor, kita mulakan dengan Encik Mustafa Chairman Jadi apakah harapan kepada semua pendengar Salam FM? Saya berharap sekali lagi, berulang kali setiap kali diundang ke Salam FM, saya berharap dengan begitu jujur, dalam hati yang sangat dalam, saudara-saudara di luar sana mungkin tidak dapat merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang mengutip sampah untuk makan. Ada kertas, makan kertas. Tidak ada kertas, mereka cari pula apa saja binatang yang hidup, apa saja tumbuh-tumbuhan yang boleh mereka makan, mereka makan. Sampai ke kaktus. Sampai ke tahap begitu. Jadi marilah kita melihat kesusahan ini, dan secara jujur, sekarang waktu mereka susah, dan tidak mustahil suatu ketika nanti kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya Allah izinkan juga tidak terjadi kepada kita, dan siapakah yang akan menolong kita? فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد. هذه السبل التي أنصح بها. ربما يسألني بعض وأختم بذلك: هل يمكن للشباب الذهاب لسوريا من أجل أن يجاهدوا بأنفسهم؟ أقول: أنا لا أنصح أي شاب أن يذهب إلى سوريا ليجاهد بنفسه. لماذا؟ لأنكم لا تعلمون طبيعة الأرض ولا تعلمون لغة القوم، فربما يغرر بكم، وهذا ما حصل فيما مضى. فقد اتخذ النظام الظالم بالاتفاق مع المخابرات الإيرانية والروسية وجعلوا فصيلا، وهو فصيل الدولة الإسلامية، اسمه هكذا، الدولة الإسلامية في العراق والشام، اختصارا داعش، وبدأوا يلتقطون الشباب المسلمين المتحمسين على الحدود ويأخذونهم ويغررون بهم، فيقولون لهم مثلا هذه البلدة شيعية، فيذهب هذا الشاب لينتقم لإخوانه فيضرب هذه البلدة وإذ بها سنية، يقولون له هذا حاجز وهذا قطعة جيش لبشار، فيذهب ويضربه وإذ به للمجاهدين من إخوانه، فيقتل
من جاء لنصرتهم لأنه لا يعلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mungkin itulah nasihat saya 4 tadi ni, jalan yang boleh kita membantu saudara-saudara kita di Syria. Mungkin akan bertanya, di kalangan para pemuda, tak bolehkah kami untuk pergi ke Syria untuk berjihad dengan diri kami dan jiwa kami? Kami ingin memberikan jiwa raga kami kepada perjuangan ini. Saya katakan tidak. Kenapa? Kerana kalau tuan-tuan pergi ke sana, kalau para pemuda kita pergi ke sana, mereka tidak mengetahui tentang tabiat buminya. Mereka tidak tahu tentang selok-belok buminya. Mereka tidak tahu tentang bahasa kaum, bahasa yang dituturkan oleh orang Syria. Dan apa yang telah berlaku sebelum ini. Beliau menceritakan tentang bagaimana para pemuda yang mutahammisin, para pemuda yang bersemangat, mereka datang untuk membantu saudara-saudara mereka di Syria. Tetapi apabila sampai ke sana secara ringkasnya, bagaimana apabila mereka sampai ke sana, mereka telah dipergunakan oleh pihak SB dengan bantuan daripada luar, daripada Iran, daripada Rusia dan sebagainya. Mereka ini telah dijadikan sebagai benteng di barisan hadapan. Mereka dijadikan sebagai perlambangan untuk dibunuh, dan dalam masa yang sama akhirnya mereka terperosok dalam kemusnahan. Saya nasihatkan bahawasanya itulah jalan untuk bersama-sama membantu saudara-saudara di Syria. Saya tidak nasihatkan untuk tuan-tuan berada di medan hadapan, berjihad dengan jiwa tuan-tuan di bumi itu. فلذلك أنصح الشباب أنتم ألا يذهبوا بأنفسهم للجهاد في سوريا، وهذه أحملكم مسؤوليتها كذلك. وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا بأهله في خير فقد غزا، فليجهز غاز ويأخذ الأجر دون أن يضر إخوانه المسلمين. Demikianlah nasihat saya kepada para pemuda. Tak perlu untuk pergi ke Syria, tapi marilah sama-sama kita memberi bantuan kepada mereka. Dan beritahulah kepada para pemuda ini, Nabi SAW bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memberikan bantuan kepada orang yang nak keluar untuk berjihad, orang yang nak keluar untuk berperang, sebenarnya dia telah mendapat pahala berperang. Maka marilah sama-sama kita memberi bantuan kepada mereka dalam keadaan kita tidak pergi ke sana untuk berjihad dengan jiwa kita, kerana masih ada lagi di sana orang-orang yang masih bertahan untuk berjihad, mempertahankan maruah dan harga diri mereka di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. وباسمي كأمين عام لرابطة علماء إدلب ورئيس لمركز الأحباب للدعوة والإرشاد والأعمال الخيرية، أشكركم على حسن إصغائكم وصبركم علي، وأشكر أخي المترجم جزاه الله خيرا، وأشكر المنظمين الذين نظموا هذا اللقاء. بارك الله فيكم وجعله في صحائف أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.